أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada Ramadan yang keempat pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 197 dan 198 daripada halaman 31 pada surah Al-Baqarah bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Macam mana Safas? Alhamdulillah ya. Pak Ramadan. Ramadan yang keempat Allahu ya. Akbar. Syukur kita Ustaz ya Syukur, masih Alhamdulillah, lagi Safas. diberikan peluang Betul. bersama dengan rakan-rakan yang berada di studio, yang berada di rumah ya, terus istiqamah bersama. Dan hari ini kita bersama dengan rakan-rakan daripada mana Ustaz? Ya, kita bersama dengan kumpulan Tautan Ukhuwah Wanita. Seksyen 18 Shah Alam. Apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Baik semua ya. Alhamdulillah, dan tak lupa Safas seperti biasa kita ditemani oleh Istiqamah. Istiqamah. Kumpulan Istiqamah kita. Apa khabar? Alhamdulillah ya. Kita Istiqamah doakan, juga Ustaz, ya. menjawabnya. Ya, istiqamah dengan ceria walaupun pada Ramadan Betul, ya, Safas. pada Ramadan terus kita harapkan semangat juang Ramadan pada zaman dahulu itu Allahu dibawakan ya, bukan semangat Ramadan yang sering disalah faham maksudnya tak boleh buat latihan, tak boleh apa buat kerja lebih, tak boleh yang bolehnya ialah tidur. Itu bukan semangat Ramadan di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita ingin mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi dua ayat yang kita akan ikuti pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-197 ibadah haji pada bulan-bulan tertentu dan amalannya ya, itu yang kita akan lihat apakah panduan-panduan penting bagi sesiapa yang akan mengerjakan haji dan apakah yang kita perlu bawa daripada haji tersebut. Pada ayat 198 keharusan mencari rezeki dan rukun haji ya, adakah boleh berniaga pada musim haji, adakah boleh saya membawa barang dagangan, semua itu akan kita bincangkan pada ayat 198. Mari sama-sama kita baca dahulu dua ayat ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khabar ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berada di rumah ataupun di mana juga berada, tak lupa yang juga berada di studio saat ini. Kita bertemu di bulan Al-Quran ini dan Allah permudahkan kita alhamdulillah untuk kita menelusuri dua ayat untuk kita belajar pada hari ini, iaitu ayat 197 dan 198 Safas. Betul. Dua ayat hampir separuh muka surat Separuh. Air tak ada air. Air. Belum lagi ya. Petang nanti insya-Allah. Petang nanti, Baik. insya-Allah. Jadi ibu ayah sekalian, mari kita mulakan ayat yang ke-197. Ayat 198 kita baca dengan bacaan murattal nahawan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-197 dan 198, dua ayat. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tar. Ya, ayat ini biasanya bulan haji Ustaz ya. Imam di Masjidil Haram pasti akan membacakan ayat ini sebagai satu silibus, satu sukatan pelajaran penting ya untuk kita sama-sama hayati. Dan sudah tentunya kalau katakan sebelum pergi haji Ustaz ya, ayat-ayat ini saya cadangkan memang kena ditadabbur ya. Pasal apa? Pasal ada juga kursus-kursus haji baca ayat ini tapi tak ditadaburkan sehingga kan tidak terasa apakah yang sebenarnya perlu dihidupkan dalam mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi di dalam ayat ini difokuskan kepada haj, iaitu al-hajju ashhurum ma'lumat, iaitu haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Apakah bulan tersebut? Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. 10 hari awal itulah sebagai bulan haji di mana orang-orang sudah pun bermula ya bermusafir, berkelana daripada Syawal. Bila raya saja ya, kita mungkin raya sampai sebulan kat Malaysia Ustaz kan, tapi sebenarnya 1 hari saja. Selepas itu bagi yang menunaikan haji, mereka sudah pun membuat persediaan untuk berjalan berkelana untuk menuju ke Makkatul Mukarramah. Jadi 3 bulan ini dimaklumi bagi orang-orang Arab, mereka maklumi tentang perkara ini. Dan bila dimaklumi, sepatutnya kita Ustaz ya, kalau katakan kita, kalau dulu saya sebelum menunaikan haji tu, bila sampai pada bulan ini, kalau tak tadabbur ayat 197 ni, kita rasa alah Syawal, raya je lah kan. Tak nak fikir pasal raya haji, nak cakap pasal haji, pasal rasakan bahawa tabung haji tak panggil kan. Ingatkan pasal 10, 20, 30 tahun lagi akan dipanggil, jadi saya aku kisah ya. Tetapi sebenarnya bagi orang-orang Arab ya, orang Arab secara umumnya, kalau awal dahulu yang Islam kata Islam, bila dia tahu dia Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, orang bisnes Ustaz ya, memang dia dah mula cerah mata. Pasal apa? Ini peluang buat duit. Kan. Tetapi bagi orang yang beriman, selain daripada nak buat duit tadi, tak ada masalah, tetapi ia adalah ruang untuk kita membina takwa, pahala menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan ibadah haj, ataupun kalau kita tak menunaikan haj, ibadah korban. Jadi 3 bulan ini orang dah mula kumpul duit Ustaz. Ya, paling lambat Syawal, Zulqa'dah, dan kemudian dia pergi untuk menunaikan haji. Kalaupun dia tidak pergi haji, dia akan menunaikan korban. Ya, jadi ini sepatutnya kalau maklumat Allah cakap ini sepatutnya diketahui itu bukan sekadar Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bukan. Sepatutnya kita ini maklumat penting ni bahawa kita sudah masuk Syawal, sila ambil tindakan untuk membuat lebih banyak pahala. Dan bagi orang bisnes ya, kalau di Mekah itu dekat Mina tu dah bersedia dah nak kemas barang-barang semua untuk jual Al-Bait contohnya ya, dekat Mina tersebut dia buka sampai berapa 5-10 hari je setahun, yang lain tu dia tutup saja tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kalau dia tak buat persediaan daripada Syawal, bila sampai Zulqa'dah orang dah sampai, pada Zulhijjah orang melontar di Mina tersebut,
kedai tak siap ayam contohnya, maka gagallah bisnes dia pada waktu ataupun tahun tersebut. Faman farada fihinna, ya, sesiapa yang telah pun memfardukan, mewajibkan pada dirinya al-hajj, ya, iaitu dia sudah pun berniat, dia sudah pun berihram Ustaz, ya, maka apakah kewajipan yang perlu diberi perhatian? Pada ayat 196 kita melihat pada pelbagai peraturan, ya, tak boleh itu, tak boleh ini, tetapi di sini adalah adab-adab yang penting, 3 perkara. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apakah 3 perkara ini? 3 perkara ini adalah satu adab yang sebenarnya kita perlu jaga sebelum, ya, kita kena kawal ketika bulan puasa Ustaz. Bulan puasa kita ni, kita kena jaga perkara ini yang kita dah belajar sebelum ini. Kalau seseorang itu dapat jaga pada masa tertentu, maka dia akan dapat bersedia untuk pergi ke hajj. Malah sebenarnya orang-orang kebanyakan yang dijemput ke hajj itu Ustaznya, dia mempunyai kemahiran untuk mengelakkan daripada 3 perkara ini. Apakah 3 perkara tersebut? Kita berhenti sebentar. Kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Kembali
kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami ayat 197 dan ayat 198 Ustaz ya, di mana awal tadi dimaklumkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, iaitu bulan haji itu ada beberapa bulan yang dimaklumi. Dan bila di dalam Al-Quran Ustaz ya, kalau kita baca terjemahan, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, nampak macam apa maknanya? Kan? Apa kepentingannya? Kalau kita tanya saja apa kepentingannya, setiap perkataan baris di dalam Al-Quran ini penting semuanya. Ya, kalau kita tak faham, maksudnya kitalah yang belum faham Ustaz ya. Bukannya betul. Quran ini apa cakap maklumat, okey, 3 bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, so what? Kan? Tetapi sebenarnya bagi orang yang berbisnes, bagi orang yang mencari Tuhan, dia tahu bahawa Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ini adalah bulan menambah pahala Ustaz. Ya, kalau orang yang berbisnes itu bulan menambah untung, ya. Dan kalau sesiapa yang berfikir strategik pada perkara ini, dia bukan sekadar di Mekah Ustaz ya, sampai di Malaysia sekalipun travel agent yang jual ihram, yang jual produk apa sebagainya, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ini boleh disusun di sekitar itu bisnesnya. Dan lebih daripada itu adalah bagi mereka yang akan menunaikan haji, sudah tentu akan menyusun strategi. Dan yang tak pergi haji menyusun strategi bagaimana saya nak pastikan saya berkorban, saya pastikan ahli keluarga saya juga dapat berkorban pada tahun ini. Jadi pada hari ini Ustaz ya, Ramadan, sikit lagi nak Syawal. Sepatutnya satu Syawal raya dah rancang dah selepas itu. Macam mana saya nak berkorban ataupun nak pastikan saya pergi haji. Antara dua perkara tersebut sebagai agenda kita ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apakah syarat ya? Apakah syarat untuk seseorang itu menyempurnakan hajinya apabila sudah pun dia mengenakan ihram, dia berniat haji? Yang pertama, fala rafatha. Ya, Imam Suyuti menyatakan bahawa daripada Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila berkataan fala rafatha ini, jangan berkata lucah dan menghina wanita melalui hubungan seksual dan juga ada hubungan antara suami dan isteri. Tidak dibenarkan, ya. Itu yang pertama. Jadi perkataan perlu dijaga, ya. Kalau ada tabiat-tabiat yang tak berapa okey sebelum haj, maksudnya semasa haj itu perlu dijaga. Yang pertama. Yang kedua, wala fusuq, iaitu jangan berbuat maksiat ataupun derhaka, ya. Apa-apa sahaja yang berbuat dosa, masih lagi ada transaction riba contohnya. Tengah dalam perjalanan nak pergi Mekah tu masih lagi okey, sila bagi pada dia, ya. Dia along ke, pinjaman belisin ke, ataupun merompak ke apa sebagainya. Stop it. Kan, sila berhenti. Kerana perkataan-perkataan yang begitu, termasuklah mengumpat Ustaz ya, mengumpat, mengutuk, menghina, memfitnah, semua itu perlu diberhentikan kerana mungkin haji tak batal, tetapi pahala hajinya batal. Ya, macam bulan puasa juga, kita mungkin kalau mengumpat Ustaz ya, tak adalah orang tu kata oh terbatal puasa, tak ada. Tetapi kita tidak mahu pahala puasa kita terbatal apabila kita menipu, berbuat dosa ataupun mengumpat ketika ada pada bulan Ramadan ketika berpuasa. Yang kedua. Yang ketiga, wala jidal. Ustaz ya, kalau kita tengok pada bulan haji ini, jidal ini mudah berlaku Ustaz. Pasal apa? Pasal kita kan dalam perjalanan. Ya, bila berjalan ini, naik bas daripada Mekah ataupun daripada KLIA nak pergi ke Jeddah, pergi ke Mekah contohnya, kalau masuk terus. Pada waktu itu masuk hotel, tak dapat hotel, lambat hotel kecil kan. Pasal hotel dia harga makin mahal. Pada waktu itu boleh saja saya bayar package 50,000. Dia dah mula kata saya bayar itu, bermulalah jidal Ustaz. Betul. Ya. Jadi pengalaman Ustaz ketika haji dulu Ustaz, macam mana? Antara yang paling mencabar Ustaz ialah ketika berada di Mina lah. Berada di Mina. Kita dah beratur, kan dekat tandas biasanya. Kat Mina tu dah beratur dah, kita dah okey sikit ke 5 orang. Tiba-tiba datang gini kan depan kita. Jadi kalau waktu itu kalau nak jidal, habis satu Mina tu. Satu Mina tu. Tapi kita senyum je lah. Senyum je lah Ustaz ya. Silakan. Ya. Kalau tak jadi, U-turn balik. U-turn balik ya. Jadi itu cabaran-cabaran tuan-tuan ya. Ketika umrah pun dah berlaku, apatah lagi ketika haji ya, nak pergi tandas, nak ambil makanan. Dia cuba bayangkanlah Ustaz ya, kalau di Mina, orang raya dekat Malaysia ada lemang. Kita dekat sana kalau nak cakap kan, tiba-tiba dapat cup Maggi kan. Ini mungkin pengenalan. Tunggu sampai pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 10, itulah makanan dia. Kalau katakan tidak jaga mulut Ustaz ya,
Jidal kan. Saya dah bayar 20, 30, 40 ribu, belum lagi yang package yang Ada satu Safas kalau boleh kongsikan supaya kita ambil iktibar Ya. ketika dalam suasana di Mina tu dengan kemah yang sempit. Sampai ada yang mengatakan bahawa ini macam nak sumbat saya dalam lubang kubur. oh ya. Allahu Akbar. Betul. Itu pengalaman yang saya lihat sendirilah. Maknanya nak sebut Belum lagi sini. yang merebut tilam Ustaz. Oh. Dia buat macam ada barang kat tepi tu, rupanya dia nak 2 tilam. Pasal tilam ni khas untuk ruang kubur dia tu. Kan? Jadi dia nak 2 kubur. Allah Dia nak 2 kubur. Rupa-rupanya ini adalah cabaran. Jadi Allah beritahu awal-awal, dan bagi kursus-kursus haji memang ini perlu diberi penekanan Ustaz. Ya. Rafatha, fusuq, jidal ini perlu diberi penekanan, contoh ketika daripada KLIA Masya ya, bila dah sampai ke Jeddah ya, bila dah sampai ke Mekah, hotel makanannya dapat makanan yang tak seperti yang disangka. Contohnya bab naik bas, Naik bas. ada pula orang yang lambat pasal pergi tandas. Semua contoh-contoh ini kalau tak diberi perhatian awal, dia rasakan bahawa saya dah bayar tinggi kan, saya dah bagi 20, 30, 100 ribu. Saya ingatkan bahawa kalau saya di Mina nanti senang kan. Rupanya walaupun senang, walaupun dekat Ustaz ya, ada kemah yang dekat dengan Mina, masih lagi boleh kena halau macam macam anjing ke apa ke oleh askar-askar yang ada. Dan pada waktu itu ada yang berkongsi, dia kata itu adalah masa yang saya rasa diri saya ni tak ada apa-apa. Kan. Belum lagi yang tidur kat tepi tong sampah. Allah. Ya. Perkara-perkara ini adalah package dalam perjalanan haji yang Allah beritahu kalau tidak disiapkan dengan 3 adab ini, maka akhirnya pahala haji Ustaz. Ya, pahala haji itu akan hancur. Dan itu sebabnya Allah menyatakan wama taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang mereka buat, apa yang kamu buat dari segi kebaikan, Allah tahu. Ya. Kena potong Ustaz. Kena potong tu sebenarnya kan. Tetapi bila kita bersabar itu adalah kebaikan. Allah tahu, ya Allah memang perit, tetapi tak apalah ya Allah kan. Kita berdoalah agar dapat tandas seterusnya, ataupun kalau sempit ke ataupun sebelah orang berdengkur Ustaz. Tapi sebenarnya diri sendiri pun mungkin berdengkur juga, tapi disebabkan apa? Disebabkan ini adalah satu tarbiyah daripada Allah. Allah beritahu apa sahaja kebaikan yang kamu buat, Allah tahu. Allah tahu. Kita bagi peluang untuk pak cik yang dah tak tahan tadi tu pergi di depan, walaupun dia cakap saya tak tahan, ramai lagi tak tahan kan. Tapi saya menahan diri daripada membalas ataupun jidal. Itu adalah perkara-perkara yang Allah beri semangat kepada kita. Itu sebabnya untuk membuat kebaikan ini Allah kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, ada satu kumpulan daripada kalangan sahabat, dia kata kalau nak pergi haji ni kita bertawakal pada Allah. Ya, kita nak menuju Allah, bertawakal pada Allah. Jadi tak payah bawa persediaan. Ya. Kesannya apa? Allah cakap watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kena buat persediaan. Pasport kena bawa, duit lebih kena bawa, pakaian lebih kena bawa, sabun ke apa sebagainya. Pasal apa? Khawatir menyusahkan orang lain. Kalau menyusahkan orang lain, itu bukanlah semangat daripada haj. Padahal haj ini adalah semangat perjuangan yang Allah ingin bawakan. Dan bekalan paling baik Allah nyatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, bekalan paling baik adalah takwa. Jadi itu ada yang kata kalau takwa saya bawa takwa ajalah. Kan, tak payah bawa duit, nanti Allah akan bagi duit kan. Jangan begitu, ya. Bila Allah cakap takwa ini maksudnya duit dengan takwa. Baju ihram dengan takwa. Kalau dia tak bawa ihram Ustaz ya. Tali pinggang kena bawa. Tali pinggang Jangan ya. main takwa aja. Takwa ya. Pasal kalau dia tak bawa kain ihram, dia bawa takwa aje, nak pakai kain apa? Kan. Kalau pakai kain berjahit memang tak sah bagi ihramnya. Jadi ini nak menunjukkan apa? Ilmu dari segi keperluan fizikal, ya, duit dari segi ilmu intelektual, semangat, ya, boleh istilahnya bertoleransi, sabar. Perkara-perkara itu perlu dibuat persediaan di negara masing-masing sebelum pergi ke sana. Ya. Malah kalau orang yang jenis jidal banyak Ustaz ya. Allahu Akbar. Sebahagiannya itu awal-awal lagi dah terkandas untuk pergi ke haji ini. Ya. Dan kalau pergi ke haji, kalau dia dah ada dah jidal fusuk ini, dia akan nampak tu daripada awal sampai akhir Ustaz. Tak selesai-selesai. Kan? Dia memang diketahui dia ni jidal, sikit-sikitnya jidal dan dan kita khawatir ialah kita tidak mencapai apa yang Allah cakap takwa. Ya. Itu sebabnya takwa itu perlu disiapkan sebelum pergi haji. Dan bila pergi haji itu takwa itu makin mantap lagi. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu kepada
Tuhanku ataupun padaku, pada Allah SWT, wahai orang yang mempunyai akal yang jernih. Akal yang jernih, dia tahu bahawa sebenarnya ini satu tarbiyah, perjalanan yang pasti ada ujian, dan jangan sampai saya banyak komen, banyak kritik dan sebagainya, kerana saya tahu saya sedang diuji untuk diangkat martabat saya. Kita berehat sebentar, kembali semula sembahas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هما جاهينا وارزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okey, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. إلى الهاجي telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar. Terimbau Safas. Ya. Oh, lagu ni masa saya budak-budak dulu Safas. Oh, lagu ni lah duk dengar petang-petang kan. Nyanyian kalau sekarang ni Abang Ahmad Hijaz lah. Kalau dulu kumpulan veteran kan yang nyanyi lagu ni. Dia ada sambungan dia tu kan. Malam subuh dan senja pergi ke Ka'batullah kan. Masa tu malam subuh senja pergi Kaabah buat apa dululah masa kanak-kanak. Tak faham. Tak faham tak faham. Tapi sekarang subhanallah tabarakallah. Jadi moga-moga ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran, tambah pula kita berada di penghulu segala bulan yang penuh barakah ini, doa dekat hati kita, lintas dalam hati kita, ya Allah, pilihlah ya Allah kami untuk jadi tetamu mudhuyufur rahman, menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, mudah-mudahan insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Saya ketika musim haji dulu Ustaz ni, saya bertanya kepada ramai yang pergi haji tu, rupanya mereka ni dah doa banyak tahun dah. Allah kan. Yang daftar dekat tabung haji tu memang dah lama. Ya, dia pergi daftar dekat travel agent, maksudnya yang swasta punya kan. Berkali-kali itu pun dia tak dapat. Tapi dia kata
dengan kesungguhan itu akhirnya selepas 2-3 tahun, ada 3-4 tahun Allah terima. Terima juga. Kan? Allah. Jadi itu sebabnya satu doa berkali-kali Betul. dan usaha berkali-kali, dan kita tahu bahawa haji ini adalah satu perjuangan Ya, untuk subhanallah. kita dapat menunaikannya. Betul, Kan? Safas. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Baik, jadi insya-Allah kita nak singgah sekejap ruangan tajwid kita pada hari ini, iaitulah kita nak menyebut ataupun kita nak memerhatikan kalimah-kalimah, kita nak sempurnakan dengung-dengung pada kalimah. Antaranya iaitulah ayat yang ke-197, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الحج أشهر معلومات. Silakan Ibu Ayah, 1, 2, 3. Aywa. Iaitulah yang pertama, dengung pada run, tanwin bertemu dengan mim. Tanwin baris 2 di hadapan, dhammatain bertemu dengan mim. Apa nama dia tu? Idgham ma'al ghunna. Kena baca dengung ke tak dengung? Dengung berapa rakaat? 2 rakaat panjangnya. 2 harakat. Okey, sekali lagi 2 harakat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. 1, 2, 3. Bagus, subhanallah. Begitu juga satu lagi dengung kan pada kalimah fihinnal hajj. Cuba. Selepas tu kan, selepas maklumat tu ada faman farada, hanya tu. Fihinna, atas nun ada sabdu, dia panggil apa? Wajibul ghunna. Ada sabdu atas nun. Berapa harakat dengung? 2. Faman farada fihinna. Cuba. Okey, bagus, alhamdulillah. Kita nak tengok juga dalam ayat 197 ni huruf zai. 2 kalimah iaitu wa tazawwadu. Cuba. Khairaz zadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cuba. Ayuh, itu 2 contoh ataupun ulang kaji kita dalam bahagian tajwid, iaitu yang pertama kita ada idgham ma'al ghunnah, kita ada wajibul ghunnah, dan kita ada menjelaskan ataupun kita nak menyebut huruf zai supaya tak tertukar dengan huruf Zal. Sebelum kita hafal ayat yang pertama ataupun barisan yang pertama, ayat paling atas tu, kita nak tengok sekejap apakah kalimah pilihan kita pada episod kali ini. Silakan Al-Fatih Safas. Mari kita tengok kalimah pilihan kita, Ustaz, ya. Ya. Sebelum kita nak meneruskan ulangan hafazan kita. Betul, Safas. Baik, kita saksikan di atas skrin kita. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ya, perkataan yang difokuskan adalah rafatha yang kita lihat sebentar tadi. Secara ringkas diterjemahkan sebagai berhubungan di antara suami isteri, tetapi lebih daripada itu dalam tafsir dinyatakan tentang perkataan-perkataan lucah, perkataan-perkataan yang tidak membawa kebaikan di antara suami isteri, lelaki, wanita, dan 2 kali saja disebut dalam Al-Quran, Ustaz. Dalam surah Baqarah ayat 187 dan ayat 197. Jadi dia punya mukadimah sampailah kepada pelaksanaannya itu tidak dibenarkan sama sekali, kerana ia adalah sebagai salah satu daripada disiplin pada ibadah puasa, ya, dan selepas puasa ada ibadah umrah ataupun haji. Baik. Jadi itu panduan saja untuk kita bersama. Baik, terima kasih Al-Fatih Safas. Subhanallah, begitu banyak disiplin-disiplin ketika kita menjadi dhuyufur rahman, menunaikan umrah, menunaikan haji. Kalau kita bincang sebelum ini Safas, banyak pantang larang, kena dam dan sebagainya. Subhanallah. Jadi ayat yang kita nak cuba hafal iaitulah permulaan ayat yang ke-197. Jom kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Al-hajju ashhurum ma'lumat. 1, 2, 3. Masya Allah. Ada berapa kalimah? 3 je. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Senang je. Al-hajju ashhurum ma'lumat. 1, 2, 3. Aywa, subhanallah. Sekali lagi. 1, 2, mula. Okey, cuba pandang ke hadapan ataupun jangan tengok mushaf seketika. Al-Quran, kita cuba hafal. 3 kalimah. 1, 2, mula. Al-hajju. Masya Allah. Saya sambil pejam je Ustaz. Pejam tapi mulut bunyi. Pejam suara tak keluar. Kan, tapi semua keluar ni. Keluar, alhamdulillah. Semua. Yang kat rumah, sama juga. Keluar suaranya. Okey, cuba saya baca lepas tu sambung. Boleh? Boleh. Saya baca, saya sebut, lepas tu sambung. Boleh? Cuba Al-hajju. Masya Allah. Bagus, subhanallah. Itu maksudnya nak boleh pindah ayat berikutnya. Okey, mari baca dulu. Perhatikan. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. Sampai situ. 1, 2, 3. Ada 4. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. 1, 2, 3. Sekali lagi ulang. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. 1, 2, 3. Aywa. Al-hajju ashhurum ma'lumat. 1, 2, 3. Sambung Faman. 1, 2, 3. Faman. Aywa, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sambungan dia sikit lagi tu. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. 1, 2, 3. Aywa, ada 3. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. Cuba sebut. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. Sekali lagi. فَلَا رَفَثَ. Cuba ikut saya dengan gaya ni. Cuba ikut ni. فَلَا رَفَثَ. Buat tangan. فَلَا رَفَثَ وَلَا جِدَالَ وَلَا فُسُوقَ. Terbalik tu. Sekali lagi. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Itu dia. Nampak sungguh tu? Dah hafal tu. Hafal tu? Alhamdulillah. Kita tengok lepas ni macam mana? Lepas ni. Kita berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Tentunya dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Husaini. Seakan-akan Ustaz Husaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada ayat 197 dan 198 bagaimana tentang fardu haji Ustaz ya. Dan sebelum ini saya mungkin mempersoalkan mengapalah orang pergi haji itu awal sangat. Rupa-rupanya memang boleh pergi haji seawal Syawal ya, kerana ia adalah bulan haji ya, maksudnya satu Syawal tu dah kira dah boleh pakai ihram dah ya, pakai ihram, buat ihram, lepas tu relax lah. Kalau tamattu' tu maksudnya dia pakai pakaian berjahit sampailah kepada hari Arafah itu untuk menunaikan haji. Jadi boleh seawal Syawal, tapi jangan semangat sangat Ustaz. Rejab lagi dah pakai ihram, tak dikira sebagai menunaikan haji, itu buat umrah sahaja ya, ihram untuk umrah. Baik. Jadi kita akan membaca ayat 198, cuma kita nak dengar dahululah yang dah hafal tadi tu, yang fala wala. Tapi jangan keluar ini waktu jadi imam nanti ya, pada Ramadan tu utamanya. Mari sama-sama kita dengarkan bersama rakan-rakan di studio dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Ayuh ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang kembali ayat yang kita hafal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. 1, 2, 3. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Tak nafas. 1, 2, 3. Masya-Allah. Allah dia kata. Panjang no dia kata. Ramadan. Subhanallah Safas. Baik, alhamdulillah ya. Lulus saya tu ya, dengan masih semangat lagi Ustaz ya. Masih semangat, dan sebenarnya bila tuan-tuan semua ya di studio Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, bagi seorang engineer, bagi seorang pemimpin ya, dia akan berfikir kalaulah semua orang berkumpul pada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu semua kena ada. Pasal Al-Hajj Arafah kan, maksudnya semua kena berkumpul pada satu hari tersebut. Cuba bayangkanlah kalau kita pergi ke padang Arafah itu, tak cukup Ustaz. Kalau semua orang bersemangat satu dunia ini untuk pergi haji. Jadi itu adalah pemikiran bagi seorang engineer. Dia kata, macam mana kita nak mewujudkan kemah-kemah yang boleh memuatkan 1.5 bilion contohnya sekaligus. Sekarang ini boleh 4 juta aja Ustaz untuk pergi ke haji. Yang kita doakan kita terpilih menjadi jemputan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi di sebalik ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat ini, bagi pemimpin di Arab Saudi, dia kena fikir dah, ini sebenarnya potensi untuk membina Masjidil Haram yang lebih besar, Masjid Nabawi yang lebih besar, pusat ekonomi yang lebih besar, ya, macam-macam yang besar. Kerana apa? Kerana
promosi marketingnya dibuat oleh siapa tuan-tuan sekalian? Allahu Akbar. Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tiga perkataan ini sahaja kalau dipandang oleh ahli bisnes dia kata ini kalau saya ada kedai dekat Mekah ni Masya Allah. memang makan tak habis ni. Oh, Makan tak habis kecuali bila Allah tak bagi makan lah ya seperti waktu Covid habis tutup kedai di Mekah ataupun Madinah. Baik. Jadi ayat 198 Allah bercakap tentang peluang itu bukannya diabaikan ataupun dinafikan. Kita baca sama ayat 198 bersama Ustaz Tarmizi. Sila Terima Ustaz. kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita saat ini sedang berada dalam majlis Al-Quran. Kita baca Quran dalam bulan Ramadan pula kan. Faham pula Al-Quran, doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca ayat 198 dengan murattal sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 198 menjelaskan bahawa tidak ada dosa Ustaz ya. Laisa alaikum junah an tabtaghu fadlam mir rabbikum, untuk mencari kurniaan daripada Tuhanmu. Kerana orang-orang pada zaman dahulu dia rasa bersalah pergi haji itu kemudian tidak berjual, nak berdagang, tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Malah kalau kita tengok pada ayat al-hajju ashhurun ma'lumat sebentar tadi, sebenarnya memang ada banyak orang yang akan hadir pada satu masa. Ya, pada satu masa. Itu sebabnya kalau Al-Baik ataupun KFC dekat Mina itu Ustaz ya, kalau kita dah sampai di Mina itu, dia buka berapa hari je. Oh, Masya Allah. Ya, kerana dia tahu pada waktu itu semua orang akan berkumpul di Mina itu selama 3-4 hari tersebut, maka itu adalah marketing yang free ya daripada Allah SWT. Memang siapa nampak je memang kalau ada duit nak berhenti je Ustaz ya untuk mendapatkan membelinya beratur panjang. Ya. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah. Fa idza afattum min Arafat, apabila bertolak daripada Arafah, maka ingatlah Allah banyak-banyak di Masy'aril Haram, iaitu di Muzdalifah Ustaz ya. Maksudnya perjalanan daripada Arafah pergi ke Muzdalifah itu perlu diisi dengan banyak mengingat Allah SWT. Mengapa? Kalau tak ingat Allah banyak-banyak, maka komplain banyak Ustaz. Kan? Pasal daripada Arafah ingatkan dia punya tilam dah kecil. Rupanya dekat Muzdalifah tak ada tilam langsung. Tuan-tuan ya, tak ada tilam. Duduk atas kapet kalau ada kapet yang berpasir ataupun tidurlah atas pasir pada waktu tengah malam itu sebelum pergi ke Mina. Jadi banyak mengingat Allah ini adalah peluang untuk kita membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama untuk kita mengelakkan rafath, fusuk dan jidal. Ya, nak menyatakan mengapalah travel agent ni bayar 100,000 masih lagi duduk dekat padang pasir. Allah. Kan? Ini pasal dia tak faham tu. Betul. Ya, dia tak faham bahawa sebenarnya itu adalah salah satu daripada lokasi-lokasi penting dalam menunaikan ibadah haji. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlahnya seperti mana telah diberikan hidayah kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Sebelum ini kamu dalam keadaan sesat. Sesat apa? Tidak bertemu Tuhan, tidak tahu bagaimana menunaikan haji dengan cara yang betul, ataupun ada yang pergi haji Ustaznya dah ikut manasik betul tetapi dalam perkataannya itu penuh dengan jidal ataupun fusuk ya. Kerana apa? Kerana ianya adalah ingat pada Allah itu yang kadang-kadang kurang ya. Dia ingatkan bahawa pergi haji ini macam pergi melancong ke mana Ustaz, pergi ke London ke New York ke, kalau tak suka boleh komplain kan. Tetapi kita tahu bahawa memang
purposely disusun haji itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh cabaran agar kita haji itu maksudnya perjalanan dan juga hujah Ustaz ya. Bila kita dah berjalan dalam perjalanan haji ini, akhirnya kita berhujah, ada satu hujah yang kuat dalam hati kita, ya Allah, yang aku cari adalah Engkau ya Allah. Yang aku perlukan adalah Engkau ya Allah. Itu sebabnya Al-Hajju Arafah dalam hadis, Arafah, Al-Hajju Arafah itu maksudnya yang paling kurang ialah kita dapat teknologi berinteraksi, berdialog dengan Allah. Itulah aktiviti di Arafah. Ada orang dekat Arafah tak tahu nak buat apa. Betul. Kan? Dia ingatkan kena solat banyak. Sebenarnya bukan solat banyak kat situ. Sebenarnya peluang untuk bermunajat, bercakap dengan Allah, tetapi kerana tidak disiapkan dengan ilmu, dia ingatkan pukul 5.30 Ustaz ya. 5.30 dah sibuk dah nak pergi makan. Betul. Padahal ada masa lagi 1.5 jam untuk banyak bermunajat, berdoa menjelang maghrib pada hari Arafah tersebut. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, resolusi kita ialah menjaga ucapan dan perbuatan saat melakukan umrah dan haji. Yang kedua, memastikan niat haji adalah beribadah, bukan berniaga semata-mata walaupun ia dihalalkan. Berbanyakkan takbir dan zikrullah sebagai tanda syukur dalam perjalanan menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita berdoa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di penghulu segala bulan ini ya Allah, kami memohon merayu mengadu kepadamu ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, amalan kami sedikit ya Rahman. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami dalam jutaan manusia menjadi salah seorang dari tetamu-Mu Duyufur Rahman. Ingin sekali kami bertawaf di Kaabah-Mu ya Allah. Ingin sekali kami menziarahi kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dikabulkan permintaan kami, hajat kami sebelum kami balik bertemu-Mu ya Arhamar Rahimin. Berkenan doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan terus kita bertemu lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين